Hai semuanya, berjumpa lagi kita pada hari ini dalam bab yang ketiga, iaitu teknik mengukur parameter kesihatan badan. Jika kita mengalami masalah kesihatan, kita tidak dapat melakukan aktiviti harian dengan lancar. Banyak kempen telah dijalankan untuk mendidik masyarakat untuk menjaga kesihatan diri, seperti menjalankan kempen gaya hidup sihat supaya rakyat kekal sihat. Salah satu amalan gaya hidup yang sihat ialah dengan melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Seseorang itu tidak sewajarnya hanya berjumpa dengan doktor semasa dia mendapat penyakit sahaja. Oleh itu, kita perlulah melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui tahap kesihatan kita agar kita dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Kita juga boleh mengukur kesihatan badan kita sendiri jika kita tahu teknik yang betul. Mari kita belajar tentang teknik mengukur parameter kesihatan dalam tajuk ini. Topik yang pertama di dalam bab ini adalah suhu badan. Selepas mempelajari topik ini nanti, kita boleh mengukur suhu badan dengan teknik yang betul. Yang kedua, menginterpretasikan suhu badan. Apakah yang dimaksudkan dengan suhu badan? Suhu ialah darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu bahan. Oleh itu, suhu badan ialah darjah kepanasan dan kesejukan badan kita. Kita perlu memastikan suhu badan kita sentiasa berada di dalam julat suhu yang normal. Suhu badan kita memastikan badan kita berfungsi pada tahap yang optimum. Mari kita lihat jenis-jenis termometer. Yang pertama adalah termometer klinik. Termometer klinik digunakan untuk menyukat suhu badan. Termometer ini dapat menyukat julat suhu 35 darjah Celsius hingga 42 darjah Celsius. Yang kedua adalah termometer makmal. Termometer makmal digunakan untuk menyukat suhu cecair. Suhu yang boleh disukat dengan menggunakan termometer adalah dalam julat negatif 10 darjah Celsius sehingga 110 darjah Celsius. Seterusnya adalah termometer rektal. Termometer ini digunakan untuk menyukat suhu badan melalui dubur. Kemudian yang keempat adalah termometer inframerah. Termometer ini digunakan untuk menyukat suhu badan tanpa bersentuhan dengan badan. Termometer inilah yang biasanya digunakan semenjak pandemik COVID-19 ini berlaku. Mari kita lihat bagaimana setiap termometer ini berfungsi. Yang pertama tadi adalah termometer klinik. Bagi menggunakan termometer klinik, kita haruslah memastikan suhu termometer berada di bawah 35 darjah Celsius sebelum digunakan. Sekiranya suhu melebihi 35 darjah Celsius, termometer ini haruslah dikibas-kibas terlebih dahulu sehingga bacaan berkenaan berada di bawah 35 darjah Celsius. Kemudian, kita letakkan termometer tersebut di bawah ketiak ataupun di dalam mulut selama kira-kira 2 hingga 3 minit ataupun sehingga termometer tersebut mengeluarkan bunyi beep sekiranya kita menggunakan termometer klinik digital. Kemudian barulah kita mengeluarkan termometer tersebut dan kita dapat merekodkan bacaan suhu. Di dalam termometer klinik ada satu ciri, iaitu pencerutan. Terlihat raja yang ditunjukkan di sini, pencerutan yang terdapat di dalam termometer klinik. Apakah fungsi pencerutan ini? Pencerutan pada termometer klinik bertujuan supaya merkuri tidak turun dengan cepat setelah dikeluarkan dari mulut ataupun ketiak. Hal ini adalah untuk memberikan sukatan yang lebih tepat. Pencerutan ini tiada pada termometer lain seperti termometer makmal. Seterusnya adalah termometer makmal. Mari kita imbas kembali apa yang kamu telah pelajari semasa di tingkatan 1. Semasa di tingkatan 1, kita dah belajar tentang bagaimana menggunakan termometer klinik dan juga termometer makmal. Ingatkah kamu bahawa termometer klinik dapat mengukur suhu dengan kejituan 0.1 darjah Celsius, manakala termometer makmal dapat mengukur dengan kejituan 1 darjah Celsius. Termometer makmal tidak sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan kerana termometer makmal tidak mempunyai bahagian pencerutan pada turus merkuri. Apabila termometer makmal dikeluarkan daripada mulut ataupun dari bawah ketiak, bacaan suhu akan turun dengan cepat. Hal ini akan menyebabkan suhu badan tidak dapat diambil dengan tepat. Sekiranya kita ingin mengambil suhu badan dengan menggunakan termometer makmal, bacaan suhu perlu diambil semasa termometer masih berada di bawah ketiak ataupun semasa di dalam mulut untuk memastikan bacaan yang tepat dapat diambil. Seterusnya adalah termometer rektal ataupun termometer dubur. Termometer rektal biasanya digunakan oleh bayi yang berusia 3 bulan ke bawah. Bagaimana kita menggunakan termometer ini? Muncung termometer ini haruslah dibersihkan dengan menggunakan alkohol terlebih dahulu. Kemudian kita sapukan jeli petroleum pada muncung tersebut supaya termometer itu dapat dimasukkan melalui dubur bayi dengan mudah. Seterusnya kita angkat kaki bayi seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Selepas itu kita masukkan termometer tersebut kira-kira 1.5 cm ke 2.5 cm. Biarkan termometer tersebut selama beberapa ketika sehinggalah bunyi beep kedengaran.
Kemudian barulah kita boleh merekodkan bacaan suhu. Dan yang terakhir sekali adalah termometer inframerah. Termometer ini adalah termometer yang boleh digunakan tanpa bersentuhan dengan badan. Caranya ialah arahkan termometer tersebut pada jarak kira-kira 5 cm pada individu yang hendak kita ambilkan bacaan. Perlu diingatkan bahawa termometer ini tidak boleh dihalalkan ke arah mata secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian kita rekodkan bacaan suhu. Pembacaan suhu dengan menggunakan termometer jenis ini adalah sangat cepat. Semasa di tingkatan 1, kita telah belajar tentang homeostasis. Mari kita ingat semula apakah yang dimaksudkan dengan homeostasis. Homeostasis membantu manusia mengawal suhu badan supaya berada dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Suhu badan normal manusia adalah 36.9 darjah Celsius. Peningkatan ataupun penurunan suhu menunjukkan badan berada dalam keadaan yang tidak sihat. Tahukah anda apakah faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal? Mari kita lihat dahulu apakah faktor-faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal. Ada 3 faktor yang kita perlu kaji. Yang pertama adalah jangkitan. Yang kedua adalah terdedah kepada keadaan panas yang melampau. Dan yang ketiga adalah senaman. Seperti yang ditunjukkan di dalam peta pokok ini. Mari kita lihat satu persatu dahulu. Faktor yang pertama tadi adalah disebabkan oleh jangkitan. Jangkitan ini mungkin disebabkan oleh bakteria ataupun virus. Sekiranya seseorang telah dijangkiti oleh bakteria ataupun virus, maka suhu badan manusia akan melebihi normal. Faktor yang kedua adalah apabila seseorang itu terdedah kepada keadaan panas yang melampau. Hal ini kita sebut sebagai stroke haba ataupun selaran matahari yang melampau. Kemudian disebabkan oleh senaman. Apabila seseorang bersenam dan sekiranya senaman yang dilakukan itu adalah terlalu berat, maka itu juga akan menyebabkan suhu badan kita melebihi normal. Apabila suhu badan kita melebihi 37 darjah Celsius, kita mungkin disahkan demam. Suhu badan juga boleh kurang daripada normal sekiranya kita terdedah kepada keadaan sejuk yang melampau. Keadaan ini kita panggil sebagai hypothermia. Keadaan ini juga boleh membawa maut. Demikian tadi tentang topik 3.1 iaitu suhu badan. Kita sudah sampai ke penghujung PDPR Cikgu pada hari ini. Sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di dalam pelajaran yang akan datang. Semoga sihat selalu.